kerana lambat. Bukan lambat sebab lupa. InsyaAllah masih ingat lagi lah, tak tua lagi. Cuma tadi ada masalah lain sikit. Saya dekat masjid. Unify masjid tadi dia tutup. So saya pun tak tahu nak buat macam mana. Tengok-tengok rupanya bukan masalah apa. Dia tak onkan switch. Kita ingat masalah apa-apa wiring apa kan. Tu yang kelang kabut sekali dah. Lepas tu baru dah selesai lah. Tu yang masuk lambat sikit. Minta maaf sikit. InsyaAllah. Harap sudi maafkan lah ni bulan-bulan Ramadan, jangan simpan-simpan dendam InsyaAllah. Tak ada Ustaz, tak ada. Sila. Okey, baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Upah Sabariah selaku penganjur bagi sahabat pencinta Al-Quran. Seterusnya barisan moderator, pihak pengurusan pentadbiran SPAQ dan yang dikasihi, yang diraikan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya. Kita berada pada hari ini, hari yang ke berapa dah Ramadan tu? Hari yang ke-20. 24. Saya baik ingat. Saya biasa tanya dekat kelas saya, bulan-bulan lain kan, berapa hari bulan? Semua diam je kan. Tanya Ramadan ni, berapa hari bulan? 23 semalam kan. 23 kan. Sebelum tanya, ni memang ingat. Rupanya apa? Dia duk hitung hari. Hitung hari bukan nak ibadah. Hitung hari duk tunggu nak raya. Tak apalah kan, budak-budak tu biasalah tu kan. Tapi itulah, harap kita jangan jadi macam tu. Kita ni memanfaatkan baki-baki Ramadan terutamanya untuk rebut peluang yang ada dan kita beribadah lah insya-Allah. Mudah-mudahan Jadi ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita dah berada pada 24 Ramadan, maknanya lebih kurang lagi 5 hari lah. Tolak hari ni ada 5 hari. Wa kalimatun ikhlas wa ala dini nabiyyin Apa tu? Bunda Nur Hasimah tak tutup mic tu. Okey dah, alhamdulillah. Terkejut dia ingatkan ada baca mantra ke apa tadi kan. Terkejut juga. Tu yang risau juga ni kan, macam-macam pula ni ujian ni. Baik, jadi insya-Allah kita sama-sama manfaatkanlah baki-baki Ramadan ini dengan kebaikan. Jadi insya-Allah pada hari ini, pagi ni, tajuk tentang seperti yang disebutkan oleh Opah Sabariah sebentar tadi, iaitu post mortem Ramadan. Pertama sekali, sebelum saya nak sharekan slide ni, tengah loading sikit. Di mana mungkin kita akan terfikir kan, why tajuk dia kan, subjek title dia kenapa postmortem? Kan biasa postmortem ni lepas habis ke? Kan saya tak nafi lah, betul lah kan. Cuma tajuk tu biar gempak sikit lah kan. Satu tu. Satu lagi, betul kita buat selepas habis, tapi kalau buat lepas habis, baru nak bincang Lailatul Qadarnya, apa cara-caranya kan. Kemudian kita nak amal bila kan? Kan takkan nak tunggu akan datang setahun lagi tu kalau kita sempat bertemu lah. Itu pun kalau kita masih ingat. Ni kadang-kadang bincang pagi, petang dah lupa. Bincang malam, tengah malam tu dah lupa kan. Jadi kalau macam tu, kita kira kena bincang awal sikit. Kalau bab-bab keduniaan tu mungkinlah kita bincang. Maknanya postmortem tu lepas habis buat program kan. Habis program kita postmortem, tengok apa yang kelebihan ke kekurangan kan untuk diperbaiki pada program akan datang. Tapi macam kita ni, dia terlalu gap jauh kan Ramadan. Jadi sebab itu kita kena siap-siap. Postmortem ni daripada yang selama ni kita buat. Kita kira daripada 20 hari kita buat tu, kita dah postmortem dah. Mana kita dah tengok dah apa dia punya pembahagian kan. Lepas tu kita dah kita get ready lah. Pastikan yang baki Ramadan kita betul-betul buat. Betul-betul kita manfaatkan. Sebab menjadi cabaran pada hari ini bila akhir-akhir Ramadan, apa simptom, apa penyakit dia, semakinlah susut. Bukan susut badan tu tak apa, tu kelebihan kan. Ini semakin susut kehadiran jemaah. Contoh tarawih lah paling senang kan. Kemudian kita sendiri pun nak ibadah
pada waktu malam orang semakin bertambah, ini semakin mungkin berkurangan. Dengan alasan kita ni nak macam-macam urusan kan. Tak apalah, kita faham je urusan tu. Tapi rebut peluang yang ada kan. Sebab dia tak ada dalam bulan lain dah. Tak ada dah dalam waktu lain. Di waktu-waktu ni je lah. Kalau kita tak ambil peluang ni, memang kita menyesal lah. Tak sudah-sudah. Kan? Sebab takut tak bertemu dah Ramadan yang akan datang. Itu paling berharga tu. Kan? Tak ada orang boleh jamin bila dia akan meninggal, waktu bila tak tahu. Yang pasti kita akan meninggal. Cuma waktu tu kan. Jadi sebab itu biar sama-sama kita ada muhasabah sikit lah. Jadi insyaAllah pagi ni kita bincang tentang postmortem ni. Kita start dengan ada beberapa subtopik. Ada subtopik di bawah tajuk ni. So kita start dulu yang pertama tentang matlamat Ramadan. Okey, baik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Kita try yang kata apa ni, ice breaking sikit lah. Kita fikir-fikir sikit. Kalau disebut matlamat Ramadan, tujuan Ramadan, objektif Ramadan, apa yang kita terfikir? Apa yang kita terlintas dalam fikiran kita sebut? Apa objektif? Penting objektif ni kan. Bagi kita nak capai apa pun kena ada objektif. Dalam program kita pun sama, program keduniaan pun sama. Mesti ada objektif tu. Sebab kita nak pastikan tercapai, mesti ada sebab. Kita buat ni mesti ada sebab. Kan? Jadi kalau sebut Ramadan ni apa objektif dia? Apa matlamat? Mungkin ada boleh nak kongsi-kongsi jawapan sikit ke? Maaf Ustaz, saya mohon bagi pertamanya kita nak cuba mempertingkatkan amalan kita di bulan Ramadan ini lebih daripada biasa, insya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Betul? Itu maknanya tindakan kita kan? Betul? Membawa kepada objektif. Okey, baik, itu antaranya lah. Okey, kalau lain kalau ada lagi boleh tulis di ruangan chat. Terima kasih pada bonda yang berkongsi tadi ya. Bonda Habisah, tak silap kan? Ya, terima kasih sama-sama. Baik, insya-Allah. Baik, jadi itu antaranya. Ada juga yang sebut dalam chat tu, bonda Anum memohon keampunan. Betul. Mencapai keampunan lah. Lagi kita dah bincang dulu kan dalam dalil tentang Quran, tentang Ramadan, iaitu tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Baik. Jadi itu semua antara matlamat Ramadan yang kita kena capai. Maknanya make sure habis Ramadan ni dah dapat dah. Kan? So the paling penting tu main sekali dalam Quran yang Allah sebutlah tentang takwa. Dan takwa ni kita simpan dulu, kita bincang kemudian sebab nanti ada kaitan sikit lepas ni. Yang penting satu lagi, mendapat keampunan. Sebab itulah Nabi SAW ajar kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kan, hadis yang masyhur yang kita biasa dengar kan, yang mana bila mana Sayyidatina Aisyah tanya kan, kalau aku berjumpa lah malam ni Lailatul Qadar, maknanya ada tanda-tanda dia kan, ada maknanya beliau sedar apa yang perlu diamal, apa yang perlu dibuat kan. Maka Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah isterinya ni doa ni lah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada macam-macam versi juga tu, macam kita biasa baca, mungkin yang ni tambah sikit wa an walidina kan. Ada juga yang amal Allahumma innaka afuun karim, pun masih dalam lingkungan boleh diamal, maknanya merujuk doa yang samalah. Dalam hadis ni ringkas je. Jadi inilah yang kita kena amal. Sebab itu kita amal daripada awal Ramadan. Sebab kita harapkan sangat dapat bertemu sampai pada hujung-hujung Ramadan yang macam sekarang kita nak sangat sampai. Baik. Jadi ini antara yang penting yang Nabi ajar dalam hadis yang sahih. Dan apa maksud doa ni? Minta apa ni? Keampunan. Yang kita kata sesungguhnya engkau Maha Pengampun, suka beri keampunan. Kita minta ampunilah aku. Nampak dia punya adab berdoa macam mana. Kita sebut nama Allah dulu, Allahumma ya Allah kan. Kita letakkan gunakan al-asmaul husna, afuun. Al-afu ke afuun ke membawa maksud yang sama, Maha Pengampun. Salah satu nama Allah kan. Gunakan al-asmaul husna. Betul Al-Quran Allah sebut, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha kan. Kita nak doa ni antara yang terbaik gunakan nama-nama Allah. Ini sikit-sikit je, paling simple, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kan ada orang diguna macam-macam, ya Malikul Mulk, ya Zal Jalali wal Ikram. Kan kalau pandai
banyak lagi bagi bagus. Tapi at least minimum, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amalkan. Bila nak doa tu, amalkan macam tu. Jadi gunakan nama Allah, Al-Asmaul Husna. Lepas tu kita letakkan satu pujian. Allah suka keampunan. Nampak? Kita itu antara adab berdoa kan. Letakkan pujian dan baru kita doa. Fa'fu anni, kan, ampunilah aku. Macam tu. Jadi ini yang kita amal dan yang Nabi ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah yang kita patut amal. Jadi antara matlamatnya apa? Keampunan. Benda ni dikuatkan lagi dalam hadis yang saya buka ini. Hadis ni pun kita biasa dengar. Sekarang biasa dengar tak? Kita naik minbar pula lah. Nabi naik minbar, Nabi aminkan sebanyak 3 kali. Kan biasa dengar kan? Nabi naik minbar, Nabi aminkan sebanyak 3 kali. Kemudian malaikat Jibril doakan kan. Lepas tu Nabi aminkan sebanyak 3 kali. 3 doa tu doa tentang keburukan. Ni yang merisaukan kita. Biasa hadis kita dengar tentang fadilat kebaikan kan, buat yang tu dapat apa, buat ni dapat apa, kebaikan lah. Kebanyakan kita suka dengar kebaikan, baru seronok nak amal kan. Tapi jangan lupa penting juga amaran. Sebab itu dalam satu disiplin ilmu hadis kita tekankan at-targhib wa tarhib. At-targhib benda yang kita suka nak buat, raghbah, membawa kepada kesukaan, membawa kepada kita rasa happy, seronok. Dan at-tarhib pun penting. Tarhib, rahbah pun penting sebagai satu peringatan. Ada benda tak boleh buat, ada benda kena jangan buat kan. Sebab tu ni antara dalam kategori tu yang kita kena ambil sebagai satu peringatan. Yang fokus satu je, lagi 2 tu ibu-ibu boleh baca dalam Google lah, tulis je Ibnu Hibban 907 nanti dia keluar. Di mana golongan apa ni? Man adraka syahr Ramadan, siapa yang bertemu Ramadan, falam yughfaru lahu, tidak diberi keampunan. Fadakhalan nar, maka masuklah di dalam api neraka. Fa'abadahullah, serta dijauhkan daripada Allah ataupun daripada rahmat Allah. Ini golongan pertama dan Nabi sebut amin. Ni yang kita rasa lagi hairan. Doa Jibril ni, doa malaikat Jibril alaihissalam, doa tentang keburukan kan. Dan Nabi tak bantah, Nabi tidak menghalang, Nabi tidak mengatakan suruh ubah doa. Nabi diam pun tak. Kalau diam pun kita boleh lagi lah kata terima, maknanya okeylah Nabi tak sanggup nak amin contoh kan. Tapi tak ada, itu pun tak ada. Nabi amin terus. Dan ini menakutkan kita sebab ini adalah serius. Doa keburukan ni. Orang masuk Ramadan macam kita, tapi habis Ramadan tak dapat keampunan. Ataupun dalam Ramadan tu dia meninggal tapi tak dapat keampunan. Contohlah biasanya insya-Allah meninggal waktu Ramadan ni orang baiklah biasanya. Kan, tapi tengok juga berita kan, macam-macam juga orang mati katak pun ada, budak-budak malam-malam main motor kan. Saya kira dah berapa kali tengok berita dalam WhatsApp kan ada update berita kan. 15 tahun kan, tak ada lesen lagi tu. Kan bawa motor malam-malam, berempuh dan sebagainya, sesama kawan pun ada. Macam-macam lah kita tengok sekarang pun. Yalah, doa je lah kebaikan kan, tapi hakikatnya itu yang berlaku lah. Jadi kita kata pentingnya kita dapat keampunan kat situ. Kan bila orang tak dapat keampunan, apa jadi ni? Jauh, masuk dalam neraka, jauh daripada Allah. Kan kalau orang tanya apa hukum dapat keampunan dalam Ramadan, dia tak jadi wajib. Yang wajib Ramadan ni apa? Puasa. Buat yang Allah suruh lah, itu yang wajib kan. Tapi matlamat ni penting, mesti kena dapat. Dan kita tak boleh jamin aku dapat tak, confirm tak boleh jamin. Tapi kita ada tanda. Apa petanda dia? Nabi sebut dalam hadis yang lain, cara mendapat keampunan dalam bukan 1, 2 tapi 3 hadis. Tiga-tiga Al-Bukhari saya berikan nombor rujukan di bawah tu. Kan? Paling penting stage pertama, berpuasa. Ini mandatory lah, memang wajib bagi orang yang mencapai syarat wajib, tak ada excuses. Kan? Mesti kena buat, tapi in case tak dapat buat ke mungkin ada faktor tertentu, qada baliklah. Tapi nak kata itu kewajipan dia, mesti kena buat. So stage pertama pastikan kita dah lepas. Mesti kena lepas. Dan adakah kita yakin sekadar stage pertama ni kita dah terjamin dapat keampunan? Kan tak ada orang boleh jamin diri dia macam tu. Walaupun Nabi sebut dalam hadis kan dia dapat keampunan kan, tapi kita tak boleh jamin kata confirm dapat keampunan, no. Sebab kita tengok Nabi SAW. Nabi
bukan kata dapat keampunan, Nabi tidak ada dosa pun. Bahasa kita ni maknanya tak payah minta keampunan pun. Tapi apa yang Nabi buat kan? Istighfar dalam sehari paling kurang sampai 100. Ada riwayat hadis sebut 70 sab'ina marrah. Istighfar, mohon keampunan. Padahal tak ada dosa. Nabi tak ada dosa. Sebab itulah ada ulama hadis menguraikan istighfar itu bukan untuk Nabi, tapi untuk umat dia. Wallahu alam lah, ni sekadar huraian ulama yang kita terima juga sebagai satu inspirasi. Maknanya kalau kita di tempat Nabi, kan agak kita apa yang kita buat? Kan kita mungkin enjoy je life lah kan. Buat apa nak istighfar lagi kan? Tapi Nabi tak, Nabi memikirkan kita dan Nabi sampaikan sentiasa mendoakan kita kan. Umat kita yang tak nampak Nabi ni. Ini lagilah Nabi sebutkan, Nabi ingat kan yang disebut kita dalam hadis-hadis yang lain. So kita bersyukurlah kan, bersyukurlah kita ambil inspirasi. So minimum puasa dan jangan rasa cukup Jangan rasa cukup dengan puasa. Sebab Nabi tengok macam mana solat malam sampai berbengkaknya, bahkan macam-macam Nabi buat lah. Kalau belajar dalam sirah kita tengok macam-macam yang Nabi lalui. So puasa memang mandatory dan jangan rasa puas. Jangan ada sifat qanaah. Oh, cukuplah Ustaz dengan apa yang ada ni kan. Sekadar ni cukuplah. Qanaah ni bab dunia. Kita bekerja contoh, so ada pilihan malam tu nak overtime. So kita macam sekarang Ramadan, kita pilih tak nak overtime. Baik aku guna masa tu yang aku dapat duit sikit kan, ke RM50 ke RM100 pada malam tu, aku nak beribadah. Sebab ibadah tu lagi berharga. Lagi-lagi Ramadan, lagi-lagi ni malam 10. So orang yang korbankan malam tu daripada dia overtime, dia korbankan dia ibadah. Itulah orang yang beruntung. Itulah maknanya qanaah kat dunia. Ni qanaah ni bab dunia, bukan bab agama. Kan ada pula bab agama kata qanaah lah Ustaz kan. Berpada-pada lah, cukup-cukup lah sudah. Dia jangan rasa cukup. Dia kena sentiasa rasa tak cukup. Baru kita akan tambah lagi semangat. Kalau dah cukup, akhirnya jadi cukup lah. Kan? Dah payah buat dah. Akhirnya mungkin yang dah buat tu pun tak berapa nak berkualitinya. Tak berapa nak bagusnya kan. Sebab itulah, ibu sekalian ingat betul-betul. Jangan sekadar puasa. Apa nak kena buat lagi tu, lagi 2. Stage yang kedua, line kedua tu, siapa yang mendirikan Ramadan? Man qama Ramadan. Man qama Ramadan ni, pastikan betul-betul kita faham. Jangan pula kita ingat qama Ramadan. Ustaz, siapa yang koma dalam Ramadan ke? Kan nanti lepas ni mu yang pergi koma nanti. Jadi bukan kata koma yang tak bangun tu. Di dalam bahasa Arab koma ni mendirikan lah. So dia more kepada solat. Solat tu lebih ditekankan dan ibadah-ibadah lain, contohnya baca Quran dan sebagainya. Sebab Quran pun antara yang ditekankan dalam bulan Ramadan. Bahkan ulama yang terdahulu, contohnya ulama salaf ke ataupun para imam mazhab kita, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahumallah. Jadi mereka banyak menekankan tentang baca Quran. Menekankan sampai ada yang meninggalkan solat-solat sunat yang lain. Maknanya ibadah-ibadah lain yang sunat ni fokus kepada Quran. So kita yang penting kita buatlah. Okay, dirikan Ramadan. Semangatlah buat ibadah. Tapi ingat, ibu sekalian, dia kena buat seluruh Ramadan. Bukan sekadar 20 terawal. Saya sebut ni sebab apa? Tengok pada hari ni, kebanyakan tempat yang saya perhati ni kalau di kawasan tempat saya pergilah, Selangor KL kan. Yang mana apa kita kata kebanyakan tempat dah susut, kurang. Dan ini menghairankan kita. Orang dah biasa 20, buat katalah ambil 20 hari kan. Dah latih 20 hari tarawih, puasa, ibadah sunat. Masuk hari 21, dia mestilah lagi semangat. Sebab dia dah latih dah. So masuk 21 ni dia macam teruskan je. Yang susah tu yang first. First tu yang susah. Kita nak berlatih solat tarawih contohnya kan. Dah lama tinggal lah tarawih ni kan. Tahun lepas kita last buat. Betul kita nak buat balik. Ada tempat buat 20 pula. Ada yang sampai sejam setengah berdiri solat semua. So hari first tu yang biasanya logiknya lah. Yang payah sikit orang nak buat. Kan? Yang lambat, yang susah, yang malas sikit ke kan. Maknanya tak ramai sangat lah. Tapi terbalik. First day semangat ramai kan. Bagus. Maknanya orang boleh berubah. Tapi orang tak boleh kekal. Orang tak boleh istiqamah. Itu kita punya masalah sebenarnya.
Kan orang berubah tu senang. Orang berubah terus buat solat kan, malam semangat so kan. Orang boleh buat baca Quran kan. Tapi nak kekal tu yang payah. Sedangkan dalam Islam, kekal tu lagi penting. Kekal tu yang kita dah buat, kekalkan. Benda ni kadang orang tak berapa kisah. Akhirnya nak dapat stage kedua ni, peringkat kedua pun tak lepas. Sebab dia kena dirikan seluruh Ramadan. Sampai habis. Ramadan kena kekalkan momentum. Tapi benda ni kadang-kadang kita tak terbuat. Kita anggap tak sempat lah, sibuk lah kan. Janganlah pastikan ada baki-baki ni kan, kita dah masuk 24, lebih kurang lagi campur hari ni, lebih kurang lagi 6 hari lah kan. So jangan give up, jangan lepaskan peluang, ambil dan buatlah. Pastikan kita ingat mendirikan sepenuh Ramadan baru naik stage kedua. Dan orang yang mendirikan Ramadan bersungguh-sungguh lah orang yang juga boleh mendirikan malam qadar. Man qama lailatul qadri. Siapa yang mendirikan malam qadar, maknanya mencarilah malam qadar ni dalam 10. Kan? Maknanya extra effort tu kena ada. Kan? Kita ingat Lailatul Qadar. Kan ada pula yang sebut Ustaz sebut apa tadi? Kan Lailatul Kamda ke? Kan itu cari baju kan. Lailatul Kamda lah ada. Ada pula yang terbaru ni Lailatul Kanda pula dah, nasi kanda. Dah lah pergi tak ajak, ni nak marah ni. Kan jadi biar kita korbankan sikit lah kita punya masa yang kita mungkin lepas habis tarawih kita mungkin lepak-lepak ke, main game ke, tengok cerita ke, mungkin kita tidur awal ke kan. Jadi malam 10 ni especially yang berbaki ni akan datang ni lebih kurang lagi berapa malam, 5 malam kot kan. 25, 26, 27, 28, 29 lah. Lebih kurang lagi 5 malam ni gunakan, korbankan sikit. Malam-malam kita yang kita biasa tidur awal apa tu, korbankan sikit. Tidur lambat sikit, contoh lepas habis tarawih baca Quran sikit ke. Ingat malam tu kita kena ingat longgokkan semua ibadah. Itu kena ingat. Nanti kita bincang sekejap lagi lah detail sikit. Jadi pastikan jangan lepaskan peluang ini. Semangat tu kena kekal, ambil tiga-tiga ni kena masuk. Dia sebenarnya peringkat 3 stage. First puasa, yang kedua berdirikan Ramadan full, yang ketiga malam-malam qadar. Malam yang 10 lah. Jadi sebab itu kekalkan semangat sampai habis Ramadan, barulah kita boleh nak check kita ni dapat tak keberkatan Ramadan. Ni kalau Ramadan pun dah tewas, itu yang merisaukan dan menghairankan. Sebab sekarang ni cuma kita lawan dengan nafsu, berperang dengan nafsu. Syaitan tak datang lagi. Jadi kalau syaitan dah datang, bayang malam pertama Syawal. Kita kena ingat tu, malam pertama Syawal bukan kita je yang raya tu. Syaitan pun raya sekali. Dia pun bebas. Sebab itulah wujudnya hantu raya. Maknanya dia bebas lah daripada belenggu, daripada rantaian itu, dan sudah pasti akan mulakan gangguan seawal malam tu. Sebab tu dah kadang-kadang kita jadi malas, malam tu pun tak berapa nak semangat, akhirnya mungkin banyak tidur ke kan, mungkin tak ada manfaat langsung. Tapi kita lupa antara sunnah Nabi adalah hidupkan malam raya. Antara sunnah yang kita patut lakukan. Dan nak sebut, ingat nanti malam pertama Syawal, kita dah tak start takbir tu kan, pastikan amalkan juga qiyamul lail. Buat sendirilah sebab banyak solat masjid tak buat pun. Biasa Lailatul Qadar 10 je, lepas tu dah habis. Kan? Jadi kita buatlah sendiri. Kita dah latih tu 10 malam kan. Latih dah bangun pukul 3.30, solat pukul 4, habis pukul 5 sejam, kan? Bukan sejam macam tu, sejam suku kan. Jadi kalau dah latih 10 hari, sepatutnya dah sebenarnya boleh kita teruskan. So teruskanlah, kuatkan semangat, kentalkan, dan masa tu yang penting kita kena tengok adakah kita ni mampu istiqamah. Itu penting sebab kita sebutin takwa. Takwa ni membawa perkataan istiqamah. Jadi orang yang bertakwa, tanda dia adalah, ciri-ciri dia adalah dia mesti akan istiqamah. Istiqamah ni apa? Berterusan. Bukan isteri dalam koma. Itu lain. Itu kena cari isteri lain. Maknanya istiqamah. Maknanya teruskan, semangat tu kekal, momentum tu ada, dan even sikit pun tak apa, tapi masih kita buat. Itu kena ingat kan. Saya dah sebut biasa kita dengar hadis tu kan. Biar dia sikit tapi dia berkekalan. Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Atau kama qala, biarlah sikit tapi yang penting dia berterusan. Baik. So itu tentang cara mendapat keampunan.
Antara sikap yang kita kena ada dalam 10 malam terakhir. Satu lagi hadis Al-Bukhari 2024. Kena pula tahun kita 2024. Apa disebutkan? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashr, bila masuknya malam 10, malam 10 terakhir. Malam 10 lah kan Ramadan ni. Apa yang Nabi buat? Syadda mi'zarah. Nabi ketatkan kain, wa ahya lailah, hidupkan malam, wa ayqaza ahlah, kejutkan ahli keluarganya, yakni untuk turut sama-sama hidupkan malam. Atau kama qala. Jadi ibu-ibu sekalian ni ada 3 sikap yang kita kena ada. Terutamanya ketua keluarga lah. Tapi saya kira ibu-ibu pun lebih kurang sama lah tu kan. Maknanya kadang-kadang ibu-ibu ni lagi berkesan sikit. Kan kadang harapkan ketua keluarga mungkin tak berapa, bukanlah kata tak boleh harap, mungkin dia syahid ke apa kan, mungkin dia tak berapa semangat, dia pun jadi lemau kan. So mem kena bagi semangat sikit kan. So tak apalah, yang penting yang dewasa kan, yang ibu dan bapa lah sama-sama kita hidupkan suasana tu. Jadi masuk 10 hari terakhir, maknanya malam terakhir ni, ingat apa yang penting first kali adalah mengetatkan kain. Jangan jawab pula, Ustaz saya dah ketat kain Ustaz. Ada pula jawab nanti, Ustaz saya tak pakai kain, saya pakai seluar kan. Bukan ketat kain macam tu, maknanya dia tak berlaku hubungan suami isteri. Mampukah kita, bagi yang belum, bagi yang dah berkahwin lah kan, mampukah untuk tidak melakukan hubungan suami isteri pada malam 10? Adakah dikira bersalah? Kalau buat maknanya bersama tak salah pun kan, boleh je, bahkan itu pun sunnah. Tapi kita cuba banding, orang A dia sambil maknanya dia buat hubungan suami isteri, lepas tu dia ibadah. Orang B langsung tak buat hubungan suami isteri dan dia fokus ibadah. Antara dua ni logik pun cukup lah. Kita dah nampak di mana yang orang A tadi kan, orang A tadi itu adalah yang lebih kurang, lebih rendah dia punya ibadah. Sebab apa? Masa tu dia jadi terhad. Dia gunakan masa untuk bersama kan, dia dia happy ke arah situlah. Ibadah kurang. Tapi orang B ni dia fully ibadah, tak ada gangguan. Kan, jadi betul lah ibu-ibu sekalian, kita kena ingat benda ni, ambil betul-betul, di mana kan pastikan kan, kalau boleh korbankan tu lagi baguslah. Tapi kalau tak boleh, okey lah. Tak boleh tak apa pun, tak jadi salah, cuma jangan bagi alasan. Kadang-kadang itulah bila dah berlaku ni, kan betul kita bagi alasan, tak sempat lah, saya bangun pun lambat. Dia ada gangguan. Sebab itu sunnah bagi lelaki bermalam iktikaf di Masjid Surau. Sunnah kan, kalau boleh kita korbankan sikit lah. Bagi yang lelaki, bagi semangat kat dia. Bagi yang perempuan, korbankan sikit. Bagi isteri tu korbankan sikit. Penting tu bawa sekali anak. Inilah masa untuk bertungkus lumus. Alah, apalah sangat 10 hari je pun. Kan, korbankan sikit lah. Baik, ada tak tutup mic Bunda Mama Z. Tak off mic tu. Mak. Sebab saya dengar macam apa, ada bunyi-bunyi suara sikit. Boleh take off mic Mama Z belum lagi tu. Okey, baik. Jadi apa tadi? Kita cubalah korbankan 10 terakhir dan kita buat. Tak mampu setiap malam pun sekali-sekala lah. Contoh hari cuti yang akan datang ni, Sabtu Ahad ni kan. Kan Sabtu pagi tu, Ahad pagi tu kan. Hantarlah kan anak-anak lelaki kan, suami kan, suruh untuk kalau boleh malam di surau masjid kan. Lepas tu kalau tak boleh pun mungkin pergi qiyamul lail sekali, ataupun qiyamul lail di rumah pun tak apa. Terpulang, yang penting jangan biarkan sia-sia. Yang mana ada tu buat. Tak payah kita fikir sangat malam ganjil ke malam genap ke. Tengok-tengok tanda kan, ada pokok sujud tak, kan ada apa dahan sujud ke. Tak payah. Yang penting kita yang sujud. Duduk tengok mana pokok lah sujud ke kan, cuaca macam mana, semua tak payah. Jangan jadi ahli nujum pula. Sekadar yang penting kita beribadah cukup dah. Jadi itulah amalkan benda tu. Kemudian yang kedua, hidupkan malam. Kita buatlah apa yang sepatutnya, extra effort sikit. Sebabkan dalam hadis disebutkan Nabi bila masuk 10 ni lebih dahsyat, lebih hebat amalan berbanding malam-malam yang lain. So
ambil lah peluang tu. Ambil semangat tu, buatlah. Dan satu lagi, kejutkan keluarga pun kita dah sebut tadi, amalkan. Kan, bayangkan ibu sekalian, kalau seorang ayah, seorang suami, dia duduk di masjid, tidur kan, iktikaf, dia bawa sekali anak lelaki dia kan, tidur. Kemudian pukul, dia first time lah ni, iktikaf ni. Pukul 4 tu, imam dah mula solat. Pakai mic, dengar sampai belakang. Ayah tadi tu, suami tadi tu, dia tidur kat belakang. Tiba-tiba dengar mic, dia pun terkejut. Lepas tu dia pun kejutkan anak dia kan. Tengok ramai datang dah. Akhirnya dia akan fikir, dia akan memilih, oh kena pergi solat ni. Dia pun pergilah mungkin mandi sekejap ke, ataupun dia mungkin ambil wuduk solat ke. Jadi dia akan mudah tertarik untuk beribadah. Kerana apa? Kerana dia waktu itu nampak orang lain ibadah. So jadi semangat kan. Bayangkan kalau kat rumah, dia tidur, letakkan alarm pukul 4. Bunyi dah, bangun. Bangun-bangun, tengok mem kat sebelah, tidur. Berdengkur kuat, mengalahkan suami. Dah ganggu dah sikit dah tu, tak berapa semangat. Pergilah dekat bilik anak kan, ketuk bilik, kejutkan anak. Buka-buka pintu, tengok semua orang hidup bersepah. Semua orang tidur bersepah. Kan, keluar air basi. Kita pun tengok, tak apalah Ustaz. Kan, tak dapat solat berjemaah pun tak apalah. Saya tidur berjemaah lah Ustaz. Saya jadi imam, tidur jemaah. Sambung tidur kan. Akhirnya tak bersemangat. Kan, sebab itu antara gangguan lah yang boleh berlaku. Kalau orang kuat semangat tak apa, pergilah solat kan, tak ada masalah. Tapi itulah yang boleh berlaku. Sebab itu ajaklah untuk anak tidur, lelaki lah, tidur di masjid surah kalau boleh lah. Kan, sebenarnya boleh insya-Allah. Maka saya pergi beberapa tempat pun, even tadi pagi tadi pun saya iktikaf di masjid, sebuah masjid ni dekat dengan rumah. Ada juga budak-budak lah, terutama sekolah menengah lah, kawan-kawan semua diorang ni. Kawan-kawan mereka iktikaf di masjid. Tapi bukannya iktikaf tu, tengok macam bermobile legend, ber-PUBG. Dia bergame lah, main game sikit tu. Kan, tidur lambat sikit. Lepas tu pagi pun ada yang tak ada yang datang lambat sikit. Macam tu lah. Tapi tak apalah, selagi dia tak buat benda yang jahat kan, tak apalah, kita terima lah kan. Sebab dia datang iktikaf di masjid pun okey lah. Kan, dia yang penting dia latih. Kita pun kena ambil semangat tu. Penting buatlah. Jangan kita rasa malas, jangan rasa give up, dan jangan rasa cukup dengan apa yang kita buat. Pastikan lebih dahsyat, lebih hebat kita punya amal ibadah yang 10 terakhir berbanding yang lama-lama dulu. Okey, baik. Seterusnya, okey, salah buka. Dalam misi kita memburu Lailatul Qadar, antara yang kena beri perhatian. Saya sebut tadi dah, first kali malam tu longgokkan semua ibadah. Okey, antaranya yang inilah. Sedekahnya pastikan buat pada malam. Kan, amalkan 10 malam terakhir ni, sedekah jangan tinggal. Dan juga saya dah sebut dulu tentang duit raya kan, bagi dalam bulan puasa, bulan Ramadan, lagi bagus bagi pada malam 10. Kan, lagi bagus, lagi bijak, lagi hebat kalau kita boleh buat macam tu. Sebab apa ni? Kita bagi pada malam 10 ni kan, kita dapat kelebihan tu. Kan, Lailatul Qadar kalau dapat pada malam tu, bayangkan nilai kita bagi tu lebih baik daripada 1000 bulan. Macam mana ibadah dia selama 1000 bulan lebih. 83 tahun 4 bulan tu kan. So kira besar tu ganjaran tu. So longgok semua ibadah. Sedekah jangan tinggal, baca Quran malam tu seawal maghrib. Lepas tu kalau boleh kan, kalau kita dah makan-makan kan, kita dah salat berjemaah, kan ada masa biasanya kan 20 minit, 15 minit sebelum nak isyak tu kan. Kalau tak ada tazkirah di masjid surah kita, bacalah Quran. Kan, kalau boleh bacalah Quran. Lepas tu saya suka kalau tempat yang dia makan tu, makan siap-siap. Buka puasa, dia bagi masa 20 minit, makan siap-siap, lepas tu solat. Lepas solat, makanan tak ada dah. Maknanya makanan semua dah settle. Dan lepas solat tu, orang akan memilih untuk beribadah. Ini yang saya perhatilah, bukan kata kajian pun, sekadar pemerhatian. Kebanyakan tempat yang buat macam ni, kelebihan dia, walaupun solat tu lambat sikit lah, bukanlah kata lambat, dia cuma kita menangguhkan sebab kita nak makan. Prioriti kita nak makan kan. Jadi Mama tak tutup mic lagi ya.
Mungkin admin boleh tutup mic ke? Sebab saya tak jadi admin. Tak ditutup. Dengar apa lantunan suara sikit, lantunan sikit, apa bunyi. Tak perasan pun. Okey, boleh bantu ke? Okey dah. Okay, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik, jadi betul ni kita sebut tadi tentang tempat saya nak sebut sikitlah apa kepentingan saya sebut ni supaya kita dapat ambil inilah peringatan sikit, iaitu ada tempat ni yang kita dah pergi beberapa tempat, saya tengok perhatikan. Kebanyakan dia bagi masa 20 minit lah. 20 minit untuk makan. Okey, makan dulu, lepas tu pergi solat jemaah. So katalah 7.20 sekarang, 7.23 kan kalau kat Selangor ni. 23 azan, so dia bagi 20 minit, so 7.43 tu dah iqamat. Okey, lepas tu solat jemaah. Lebih kurang 10 minit, campur dengan doa, zikir semua, katalah pukul 8. 8 dah habis, tunggu isyak 8.32. Biasa ni waktu ni, kebanyakan orang akan mudah beribadah. Dia macam dah solat semua kan. Dia duduk kat masjid tu, dia kan biasanya baca Quran lah. Baca Quran, ada yang berzikir kan. Maknanya dia senang kita nak membawa ke ibadah. Ada juga orang keluar yang mungkin sambung makan, yang sambung sembang pun ada. Tapi itu terpulang pada dia lah. Kita dah didik dah kan, dah bagi cara tu dah. So kalau dia tak milih macam tu terpulang. Tapi kita kata ada ramai orang akan, insya-Allah ramailah akan duduk dalam masjid, dia akan ibadah. InsyaAllah kita nak mudah nak membentuk. Tapi apa yang berlaku kalau tempat yang makan sikit, solat dulu, sambung makan. Ini yang saya sendiri perhati dan saya sendiri merasainya. Kan macam-macam tempat tu lain-lain kan. Dia ada tempat ni dia makan dulu sikit. Kurma, buah-buah. Ada kadang-kadang dia bagi macam apa-apa yang ringan-ringan lah kan. Macam dadih ke apa kan. Habis tu 10 minit lah iqamat. Okey, solat baguslah, solat awal waktu. Very good lah kan. Tapi mungkin ada orang masa lapar lagi. Lapar dia pergi solat juga kan, sebab terpaksa lah. Orang semua solat, dia pun kena join juga. Takkan dia nak tunggu makan dulu kan. Nampak pelik pula, padahal tak salah pun. Tapi itulah kita kena ikut dengan uruf tu. Pergi solat, bagus solat awal. Lepas solat tu lebih kurang dalam 7.55 lah. Solat awal, campur zikir sikit, ringkas, doa semua. Katalah 7.55. Ada masa dalam 35 minit contoh. Apa yang berlaku? Dia akan makan. Makan punya makan. Tak masuk dalam masjid lah. Tunggu sampai isyak. Makan kejap je tu. Sembang je banyak. Jadi gap tu dia penuh dengan perkara yang bukan kata dosa tapi agak melalaikan. Kan? Berbanding dengan tadi tu yang saya sebut tadi. Itu lebih berkesan. Lebih meraihkan jemaah. Orang yang lapar pun dia rasa seronok. Dah makan dulu, tenang, relax. Makan sikit, lepas tu boleh solat dalam keadaan khusyuk. Lepas tu tak makan dah, lepas tu dia fokus pada ibadah. Nampak? Dia more disiplin sebenarnya. Kan? Tapi kalau orang yang makan solat dulu tak apa, kita tak halang. Cuma kesan tu agak merisaukan. Orang akan makan, mungkin makan banyak, tak terkawal sebab masa lama kan, so orang makan banyak boleh, orang makan lambat boleh, orang sembang banyak pun boleh. Jadi membawa kepada more kepada keburukan lah. Betul saya sebut kat sini, maknanya kalau ada contohlah di kawasan ibu-ibu sekalian, contoh masjid surau tu buat cara makan sikit, solat dulu, sambung makan. Kan? Cuba tengok dulu, perhati apa yang saya sebut tadi betul tak jadi macam tu. Kalau betul, cuba cadangkan dalam mesyuarat ke apa, ambil tindakan, buat perbandingan. Kadang-kadang orang dia tak nak ubah sebab dia kata dah biasa. Tempat kita memang biasa macam ni dari dulu. Alasan biasa tu dia teruskan, dia tradisi kan. Tapi cuba kita terangkan sikit, bagi dia perbandingan. Kalau tempat yang sekian-sekian ni dia buat macam ni, apa kelebihan dia? Tempat kita buat macam ni, apa kelebihan, apa kekurangan? Kalau boleh diubah tu lagi bagus lah. Sebab ini yang sekadar pemerhatian saya ni, kebanyakan tempat macam tu. Dia akan rugi, nak sebut ni kalau boleh gap maghrib isyak adalah pengisian yang baik. Ada tempat dia buat tazkirah, bagus juga. Ada tempat dia tak buat, dia ibadah masing-masing. Dan insya-Allah ramai yang baca Quran. Ramai yang akan duduk, mungkin zikir dan sebagainya lah. So ingat misalnya pastikan malam 10 ni, serta jangan tinggal malam tu, baca Quran jangan tinggal. Qiyamul Lail, obvious jangan tinggal lah. Qiyamul Lail ni maknanya bukan yang tarawih tu. Tarawih tu insya-Allah kita masih buat. Yang pagi tu pastikan bangun paling kurang 2 rakaat, jangan tinggal.
Paling minimum paling sikit. Sepatutnya kena lagi banyak, kena gunakan masa yang lagi banyak. Betul, kalau boleh join sekali surau masjid, kalau ada sahur free sekali kan, makan sekali sahur. So ambil semangat sikit, pergilah. Kan, ambil semangat, kita hidupkan suasana macam tu. Buat Ramadan ni lah kena latih. Lepas tu baru kita boleh biasakan. Betul, yang kedua, zikir dan doa khusus diamalkan. Zikir-zikir ni saya akan buka contoh nanti. Dan zikir-zikir lain pun boleh baca, tak ada masalah. Doa-doa khusus ni kalau boleh doa yang kita menyeluruh, doa yang detail lah. Minta sungguh-sungguh, ini waktu yang mustajab. Dan yang ketiga ni, kebanyakan orang tak buat. Bertafakur dan bermuhasabah. Suka saya sebutkan dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari yang kita biasa dengar tentang 7 golongan mendapat naungan arash. Kita biasa dengar hadis tu kan. Salah satu golongan apa disebutkan? Warajulun warajulun zakarallaha khaliyan. Seorang ni dalam dia mengingati Allah ketika dia berseorangan, bersendirian, fafadat ainah. Kama qala, dia sampai mengalir, dia menitiskan air mata ataupun berairnya mata dia macam tu. Kan? Jadi ini menunjukkan menangis lah tu kan. Menangis tu adalah sesuatu yang dituntut dalam Islam. Terutamanya bila ingat pada Allah. Ingat Allah, fikir, kita bayangkan balik yang kita buat selama ni, kita timbul rasa syukur, timbul rasa menyesal, timbul rasa nak taubat, berubah. So sampai kita akan menangis, tanda kita ni nak berubah. Kita akan rasa menyesal, kenapa aku jadi macam ni dulu, kenapa tak macam ni kan. Kenapa aku ni. Jadi dia akan ada tafakur tu, difikir balik. Dia muhasabah, dia kira-kira balik, dia buat perhitungan. Allah bagi 24 jam. Kita tidur sampai 6-7 jam. Tapi solat sampai 1 jam pun payah. Baca Quran sampai setengah jam pun payah. Kat saya orang akan muhasabah. Tidur tu lagi banyak kita buat. Lagi seronok, lagi syok kita buat. Bahkan kadang-kadang ada extra time tidur lagi. Kan? Tapi nak extra time Quran, extra time solat, masa-masa biasa kita sihat, nak sebut tentang puasa, sangat susah. Kan? So orang macam ni dia akan fikir, dia akan menangis. Menangis tu dituntut. Sebenarnya sebab itu tanda kita ni betul-betul menjiwai. Kita faham, kita sedar diri kita ni banyak dosa. So itu yang penting sebenarnya. Tapi ada setengah orang, terutamanya yang saya perhati di bidang konsultan, bidang konsultan, tak semualah, tapi ada juga orang yang pertikai sikit lah. Bila kita kata kita buat sesi macam muhasabah kan, nanti mulalah dia bertikai, dah start dah tu nangis-nangis ni, cerita-cerita, cuba bayangkan lah apa kan. Sebenarnya kalau dia tak nak buat tak apalah, okay? Ataupun dia tak setuju ke apa, terpulang lah. Tapi ingat, benda tu nak bagi orang muhasabah kan, lagi-lagi budak-budak nak suruh dia bayang sendiri tak boleh, dia tak berapa pandai. Kita lah kena bagi cerita sikit, bagi dia bayang, bagi dia fikir kan. Dan bagi dia sendiri menangis. Kita tak suruh dia menangis. Kita membantu dia, bagi dia bayangan, bagi dia fikir sendiri, dan bagi betul-betul yang terasa dia akan menangis. Dan menangis tu sebenarnya penting. Bila kita kurang menangis, jadi akan banyak gelak. Bila banyak gelak, jadi orang yang lalai. More kepada lalai. Orang banyak gelak ni banyak happy sangat. Kadang-kadang buat benda jahat pun dia boleh happy. Itu lagi menakutkan kan. Buat benda jahat tapi dia boleh happy, tak rasa bersalah. Itu penyakit umat akhir zaman. So bila macam tu, sebab apa dia berlaku macam ni? Dia kurangnya menangis. Bila orang yang banyak menangis, dia akan ada kesedaran. Dia biasa contohlah setiap malam dia doa, tinggal doa-doa tu dia menangis. Dia kenangkan balik kesilapan lalu dia. Jadi dia menyesal kan. So orang macam ni, bila dia nak buat salah tu dia akan rasa macam, tak boleh ni, salah ni. Dia bila terbuat pun dia akan istighfar, dia akan diam-diam. Dia maknanya dia ada pantang larang sikit. Dia ada kesedaran. Tapi kalau orang yang tak ada perasaan tadi tu, memang dia akan buat apa yang dia nak. Lepas tu jangan kita pertikai, perlekeh. Ada orang dia pelekeh kadang ni sesi muhasabah, menangis ni kan. Dia macam pelekeh, dia kata ikut style lama lah, tak ikut trend lah kan. Sebenarnya bukan masalah trend tak trend. Maksudnya kita nak bagi anak tu ataupun audience tu dia dapat tafakur, dia dapat fikir balik, dia dapat muhasabah balik. Menangis tu tak penting pun, atas masing-masing lah, menangis tak menangis, yang penting dia tu sedar. Kan? So itu je kita punya tujuan, jangan sampai kita pelekeh lah benda tu kan.
Kan kalau orang pelekeh kata, oh dah start dah tu nangis-nangis tu kan. Bukan masalah nangis-nangis. Kita nak bagi orang bertafakur. Ingat, itu antara golongan yang Allah redha di hari akhirat sana. Di padang mahsyar, Allah redha golongan macam ni. Orang yang tafakur dan bermuhasabah. So betul-betul sekalian, ingat malam Lailatul Qadar ni, malam 10 yang kita biasa buat. A, B saya yakin kita biasa buat. C ni kadang-kadang orang tak ada masa nak buat. Contoh di solat masjid. Solat masjid macam saya biasa jadi imam qiyamul, kita bawa lah sejam suku, sejam tu solat-solat semua, zikir-zikir, munajat sikit. 15 minit tu adalah doa. Dalam doa tu, saya doa sendiri dulu, maknanya doa bahasa Arab dulu, berdoa amin, doa bahasa Melayu, kan. Lepas tu doa-doa kita tentang Ramadan. Masuk satu waktu saya akan sebut doa sendiri. Waktu ni doa lah bebas. Masa ni lah kita tafakur sikit. Ada muhasabah, kita fikirkan balik apa kita bincang, kita bayangkan balik, kita ada satu kesedaran kan. Betul orang akan, adalah orang akan menangis kan, ada yang orang akan menjiwai lah apa yang dia buat tu. Kita bukannya nak menedayu pun, suara tu tak ada pun, macam biasa je. Cuma kalau orang yang betul-betul ada kesedaran, dia akan menangis lah, dia akan sedar, dia akan berubah kan. Kalau orang tak ada kesedaran, tak kisah. Itu biar kita dalam keadaan orang yang ada kesedaran lah, insyaAllah. Dan apa antara zikir yang boleh amal, yang penting, ni ingat ibu sekalian, kalau boleh tolonglah kita amal. Hadis sahih Al-Bukhari 3293 tentang zikir yang sebenarnya simple. Saya zoom sikit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita biasa dengar kan zikir ni kan. Kita biasa baca ni lepas subuh, lepas maghrib, baca 10 kali kan. So yang ni nak baca berapa kali ni? 100 kali dalam sehari. Tengok kelebihan dia apa? Pahala membebaskan 10 orang hamba, ditetapkan kebaikan 100, dijauhkan keburukan 100. Banyak tu kelebihan kan, dia banyak perlindungan daripada syaitan hingga hari petang, kan. Dan tidak ada orang lebih baik amal daripada orang yang baca doa ni. Tu nak sebut sini ibu sekalian, target juga antara banyak-banyak zikir malam-malam kita ni, amalkan juga zikir ni. Dan tak mampu banyak 100 pun, buat yang mana mampulah. Cuma ingat ni antara zikir yang penting, dan doa ni pun saya dah buka tadi, antara yang penting. So pastikan kita amalkanlah, amalkan betul. Jangan kita rasa puas. Kita rasa jangan puas. Dan kita ingat juga, biarlah pun sedikit amalan kita lepas masuk Ramadan, habis Ramadan nanti, yang penting kekalkan momentum tu. Ingat hadis ni, amalan yang paling cintai Allah adalah yang berterusan walaupun jumlah dia sedikit. So mungkin masuk Syawal nanti jadi kurang sikit lah kan, baca Quran jadi kurang sikit, solat sunat dah jadi kurang, tarawih dah tak ada, kemudian apa lagi, mungkin puasa kan, puasa dah tak ada, so kita puasa sunat tu kadang-kadang. Jadi nak sebut kat sini, selagi boleh amalkanlah, buatlah kan, jangan kita give up terus je, jangan sampai tak buat langsung. Itu yang tak berapa nak bagus, dan kita tak nak jadi macam itulah. Buatlah, jangan tinggal sebab dia orang yang istiqamah dia mesti akan buat. Itu penting, orang istiqamah mesti dia akan buat, jangan tinggal. Kalau orang tak buat tu, tak ada perasaan, maknanya dia tak kisah pun. Jangan jadi macam tu. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama bermuhasabah, insya-Allah. Dan terakhirlah sebagai penutup sikit lagi, kalau saya masuk lambat tadi kan, dan aja seringkas saja, iaitu tanda berkat Ramadan. Ini pun kita kena cek diri kita ni, habis Ramadan mesti kena ada. First, istiqamah, saya sebut tadi, teruskan buat, sikit pun tak apa, teruskan. Yang kedua, jadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ini pun kena banding, muhasabah sendiri. Lebih baik, contoh sebelum Ramadan suka mencarut. Ni satu penyakit dalam kalangan budak-budak sekolah zaman sekarang. Penyakit mencarut, carutan ini jadi satu macam makanan. Orang sepatutnya zikir jadi makanan kan. Ni carutan jadi makanan. Sebab ikut nafsu lah kan, macam style, macam seronok kan. So sebelum Ramadan banyak mencarut, dalam satu hari tu macam tak terkira contoh kan. Habis Ramadan jadi mungkin kurang sikit lah. Mungkin dia cakap pandai sikit, matang. Lepas tu dia kurangkan sikit dia punya kegiatan yang tak bagus. Kan. So itu tanda kita lebih baik. Sebagaimana orang yang pergi haji umrah, dia balik dalam keadaan fitrah, dia hapuskan dosa kan, macam kain putih. Macam itulah orang yang bila dah habis Ramadan, dia dalam keadaan yang fitrah balik, kembali pada fitrah. So ada orang akan jadi lebih baik, ada orang jadi sama, ada yang dahsyat, lagi teruk pun ada.
Orang yang teruk ni siapa kan? Golongan yang tak ada sensitivity dalam Ramadan lah. Bulan Ramadan tapi masih lagi berlaku konsert, masih lagi joget-joget, kan? Siap tayang pada orang lain kan. Kalau dibuat seorang-seorang dalam bilik tu tak apa lagi kan. Tayang pada orang yang tak rasa bersalah, tak rasa malu kan. Ini contoh yang tak ada sensitivity Ramadan. Yang mana kita kata bahayalah sebenarnya. Dan yang terakhir, mampu melazimi puasa sunat. Ini pun ibu sekalian, paksalah sikit kena buat. Bagi orang tak biasa, paksalah. Paling minimum puasa 6. Dan puasa lain pun kena teruskan. Letak target lah. 1 bulan paling kurang 1 hari aku puasa. Pilih hari yang sesuai. 1 bulan. Paling kurang 1 hari. Tak target. Kita ingat ni semua tanda berkat Ramadan, diterima Ramadan, diberikan kita kekuatan nak berubah. Mudah-mudahan kita capailah tanda-tanda berkat Ramadan ni. Dan kita mampu juga ambil iktibar, ambil pengajaran daripada apa yang telah kita pun kongsikan sebentar tadilah. Jadi itulah sekali itu dulu, sampai sini dulu insya-Allah. Kita akan sambung lagi ibu sekalian pada minggu depan insya-Allah malam raya tu kita akan fokuskan tentang beberapa amalan sunnah yang kita kena amal pada 1 Syawal. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan kita akan bincangkan. Mudah-mudahan ada manfaat dapat kita sama-sama amal dan dapatlah kita untuk sama-sama istiqamah dengan amalan soleh tersebut. Biarpun sedikit tapi kita masih istiqamah insya-Allah. Itulah sekali itu dulu, saya serah balik kepada Opah Sabariah untuk kesimpulan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas kupasan yang diberi. Alhamdulillah sangat berguna bagi kita semua supaya semua itu kita boleh belajar dan ambil prihatin lah pada apa yang telah dibincangkan. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih pemilihan tajuk yang tepat lah supaya penambahbaikan dapat dibuat ataupun peringatan demi peringatan itu adalah lebih baik daripada terus lalai dan lalai. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi hari ini Alhamdulillah sangat baik. Cuma Opah sedikit sedih kerana hanya 100 orang lebih sikit saja yang mendengar dan mungkin puan-puan boleh beritahu kepada sahabat-sahabat yang tak dapat mendengar kupasan tajuk tu dari Ustaz pagi ni untuk pergi ke YouTube, buka video untuk lihat dan dengar sebagai belajar semula. Baik Ustaz, untuk tidak melengahkan masa, keadaan sekarang, waktu sekarang 8:34, Ustaz boleh mohon tangguhkan majlis kita, silakan. Baik, terima kasih kepada Opah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Opah. Terima kasih Opah. Ustaz. Kita jumpa pada pukul 6:30 petang ini ya untuk bacaan Yasin dan juga doa sebelum buka puasa. So, harap Terima yang kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. sama-sama kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opah. Sama-sama kasih. Baik, saya mula dulu Ustaz, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Opah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Opah. Terima kasih pada sahabat-sahabat dan juga jemaah yang telah sudi menyumbang untuk tajaan kepada kuliah-kuliah di SPAQ. Mudah-mudahan Allah gandakan rezeki, sihatkan tubuh badan untuk lebih mudah beribadat. Amin ya rabbal alamin. Okay, Amin. setakat ini dulu perjumpaan kita pagi ini. Opah minta ampun dan maaf. Jumpa lagi petang 6:30 petang. InsyaAllah. Terima kasih. Minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuan-tuan sentiasa nanti-nantikan. Dia nanti-nantikan apa cerita Thomas. Bulan bintang lampu Ustaz Ustaz